Baik, kita bersua kembali dalam segmen kali ini. Sebenarnya satu pengertian dan juga satu momen yang cukup untuk kita bermuhasabah melalui penulisan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyingkap kepribadian dan cara hidup insan mulia yang berasaskan kepada penulisan Imam At-Tirmizi. Dan untuk itu bercakap tentang bagaimana buku ini boleh ditamsilkan atau dikorelasikan dalam kehidupan manusia, mengenali kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya amat bersatu untuk bersama dengan Datuk Dr. Haji Zahazan Muhammad yang juga merupakan pengarah urusan Telaga Biru Sdn Bhd. Assalamualaikum. Selamat pagi Datuk. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Baik, saya alhamdulillah. Baik Datuk, satu perkongsian tentang buku dan juga naskah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan terlebih dahulu tentang bagaimana terbitnya hasil idea bagi gagasan buku dan juga kitab ini, Datuk. Cik Ismail dan juga para penonton yang mulia sekalian, ayah ibu, sebenarnya kalau kita lihat cerita tentang hadis-hadis Nabi kita ni satu ensiklopedia yang lengkap, bahawa tiada seorang pun dalam hidup ini kalau kita perhatikan yang mempunyai riwayat hidup, sejarah hidup lebih lengkap daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada ke awal kewafatan Nabi lagi kita lihat para sahabat berkata kunna nu'allimu auladana sirah kama yu'allimu ahaduna suratan minal Quran. Sebagaimana kami mengajar anak-anak kami untuk memahami Quran huruf demi huruf, ayat demi ayat, surah dengan surah, maka demikian juga kami memberikan penekanan khusus untuk mereka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada ukuran badan Nabi, rambut Nabi, tinggi Nabi, berapa helai uban di kepala Nabi. Sebenarnya tahu ke? Berapa helai uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, para penonton sekalian tahu ke? Jadi begitu detail cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, begitu sempurna. Tak ada satu manusia pun lebih sempurna kisah hidup mereka melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ribuan tahun ini, lebih 1000 tahun ni, berbagai koleksi dan juga masterpiece yang dihasilkan oleh para ulama hadis yang mana mereka berkecimpung dalam bidang ini sebagai satu ibadah. Ya, kerana mengenali Nabi kita adalah satu penterjemahan lengkap kepada Al-Quran sendiri. Baik. Mereka dahulu baca sirah, baca Al-Quran. Baca sirah dengan tujuan untuk memahami Al-Quran. Jadi peranan kita, orang-orang datang kemudian ni sebenarnya adalah menambah nilai kepada karya-karya unggul yang dihasilkan ulama-ulama terdahulu. Jadi bila kita melihat karya Imam Tirmizi ini yang merupakan seorang ulama hadis prolifik, ya, yang banyak karyanya, maka kita melihat perlu untuk mengharmonikan, menjernihkan, menterjemahkan, memakaikannya pakaian baru. Ya, barangkali dulu orang pakai kod lain, sekarang pakai kod lain sikit, pakai tie lain. Jadi persembahan itu kita perbaharui demi untuk menjadikan ia lebih mesra. Jadi apa istilah yang kita gunakan dalam hadis bahawa memiliki kitab Syama'il Muhammadiyah ni tuan-tuan yang telah diperbaharui ini, contohnya kata-kata para ulama terdahulu, bila engkau membaca Syama'il Muhammadiyah, ibarat engkau menjemput Rasulullah SAW untuk berada di rumahmu. Menceritakan kehidupan yang Allah redha, yang Allah suka. Cuma tinggal lagi bila kita baca hadis, kadang-kadang kita tidak faham bagaimana cara Rasul pakai cincin besar, macam mana cincin Rasulullah, orang pakai cincin besar macam Tok Nujum pula. Jadi kita sebenarnya dalam Islam diajar kita ada konsep kesederhanaan dalam banyak perkara. Jadi bila kita lihat cara Rasulullah SAW pakai cincin bagaimana, kita gambarkan kat sini. Ya, kita akan dapat lihat di sini bagaimana cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memakai cincin sebagai contoh. Satu perkara yang kita anggap biasa. Tapi bagaimana cara yang sebenarnya? Sama ada jari, bagi orang lelaki jari apa ni panggil? Jari manis. Jari manis. Ataupun jari Ismail pun tak tahu jadi apa. Ya, jadi dalam pendekatan kita lihat orang Islam lelaki digalakkan pakai cincin macam Nabi di dua jari ni. Saya pun tak sempat pakai cincin, pakai tak lekat. Tapi orang perempuan boleh pakai di semua jari. Jadi Nabi kita pakai inai sebagai contohnya. Jadi kita tunjukkan apakah pokok-pokok inai yang telah pun digunakan Nabi SAW. Ada kepelbagaian. Kadang-kadang warnanya merah, kadang-kadang warnanya agak kuning, kadang-kadang warnanya agak hitam. Ya, kalau zaman dahulu mereka memakai inai hitam ni dengan tujuan untuk pergi berperang, nampak kuat, nampak sihat, nampak segar dan sebagainya. Jadi inilah dia buku yang cuba kita tunjukkan dengan pakaian baru, bentuk baru, persembahan baru, yang mana penulis dia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Anan Fadhil, seorang guru saya, abang saya, senior saya di Kolej Islam dulu, Cik Ismail. Beliau menghasilkan buku ni, membuat rujukan, mengkaji lebih daripada 10 tahun. Baik. Sehingga bila kita nak terbitkan buku ni, kita menghimpun tim panel di kalangan mufti, para ulama, termasuk Sahibus Samaha, ya, Datuk Menteri kita yang sekarang, Datuk Seri Zulkifli Bakri juga terlibat dalam panel buku ini bagi memastikan segala maklumat yang kita salurkan, kita kemukakan itu menepati hadis. Jadi ketika kita melakonkan semula buku ini untuk tujuan kefahaman kepada umat membaca, bagaimana nak mengamalkan cara duduk Nabi, cara baring Nabi. Ada orang kata nak makan je kena pakai 3 jari macam jari Nabi SAW. Betul ke Ismail? Nak makan 3 jari?
Kalau anda makan nasi, bila nak selesai kalau makan 3 jari? Mulanya makan dengan 3 jari. Nabi makan 3 jari hanya roti sahaja. Jadi makanan ruji kita kat Malaysia tak sesuai lah untuk pakai 3 jari, tuan-tuan. Jadi ini kefahaman kepada hadis. Kalau kita ceritakan Nabi suka bercelak sebagai contohnya, maka kita buat research dalam pendekatan moden, orang tak pakai celak tapi orang pakai contact lens. Baik. Jadi bagaimanakah hukum pakai contact lens itu? Ya, rambut perang, muka putih, pakai kontak biru pula tapi orang Asia. Apa hukumnya? Jadi kita bincangkan pendekatan-pendekatan hadis dalam pakaian moden dengan fatwa dan juga fakta yang akan menjadikan ia lebih mesra kepada pembaca-pembaca moden. Jadi inilah buku yang telah pun disiapkan lebih daripada 10 tahun. Saya mengharapkan tuan-tuan perempuan dapat menerimanya, membacanya dan mendoakan untuk penulis dan untuk penerbitnya supaya kita dapat buat buku-buku yang hebat tentang Nabi kita, tentang Islam kita pada masa-masa akan datang. InsyaAllah. Sebenarnya kalau boleh kita huraikan inspirasi penulisan dan juga perkara ini banyak diinspirasikan daripada penulisan Imam At-Tirmizi, yang juga Imam At-Tirmizi ini merupakan seorang hufaz hadis sebaris dengan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Daud dan sebagainya. Jadi memilih figura Imam At-Tirmizi dan juga penulisannya ini adalah satu perkara yang digambarkan sebagai menyeluruh tentang bagaimana cara hidup baginda Rasulullah SAW dan apa yang dipesan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi perkongsian buku ini bagaimana ia boleh memberi impak ataupun dampak kepada gaya hidup manusia yang membacanya dan juga ingin melaksanakan mengikut gaya hidup baginda. Ismail dan juga para penonton sekalian, kalau kita perhatikan Allah menyatakan dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada Nabi itu contoh tauladan yang terbaik untuk kamu ikut. Kita lihat dia kecenderungan para sahabat dahulu kala ketika mengetahui tentang amalan Nabi, mereka akan terus lakukan. Dan sebagai contohnya seorang sahabat yang sangat mulia namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anak kepada Sayyidina Umar ni kalau lalu di satu tempat dalam Masjid Nabawi itu kelihatan beliau akan menundukkan kepalanya tanpa sebab. Baik. Lalu mereka pun bertanya kepadanya, wahai Abdullah, apa yang kau lakukan ini? Kenapa kau tunduk? Tak ada pokok pun di atasmu, tak ada satu penghalang pun, tak ada pintu pun. Memang Abdullah ni seorang yang tinggi. Tapi beliau menjawab, dulu kat sini ada pokok. Masa zaman Nabi SAW ada pokok kurma kat sini. Bila masjid ini mengalami perluasan, maka ia ditebang untuk tujuan binaan dan sebagainya. Baik. Maka aku lihat exactly kat sinilah Nabi tundukkan kepalanya. Maka para sahabat begitu sekali kecenderungan mereka untuk mengikuti Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ketika seorang sahabat yang namanya Abu Musa Al-Asy'ari, ada diceritakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ni, seorang sanad hadis yang penting, ulama yang hebat dengan sahabat Nabi, Nabi recognize ilmunya. Dia datang dari Yaman. Kabilahnya terkenal dengan sikap koperasi. Sebelum koperasi diwujudkan dalam era moden ini, Abu Musa Asy'ari dengan kumpulannya, kabilahnya mengamalkan dasar tolong, prihatin macam kita NGO yang ada pada hari ini. Jadi Abu Musa Asy'ari ini satu hari bila diutuskan Nabi ke Yaman, balik semula ke tempat asalnya untuk berdakwah, maka dia makan ayam. Nabi bukan makan ayam setiap hari ya. Bila ada makanan yang seperti itu Nabi makan. Mungkin setahun sekali, di 3-4 bulan sekali begitu keadaan Nabi kita, mengambil kira apa sahaja yang mampu. Jadi ketika sampai di Yaman, maka Abu Musa Asy'ari ni makan ayam yang dihidangkan, tiba-tiba ada seorang mengucilkan dirinya, menguzlahkan dirinya. Lalu Abu Musa Asy'ari bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tak makan?" Dia kata, "Sebenarnya saya tengok ayam ni makan najis. Maka mulai saat itu saya tidak makan ayam lagi." Abu Musa panggil dia, "Wahai fulan, fulan, ni vegetarian tuan-tuan ya." Panggil dekat-dekat dan panggil, "Fulan, kau tahu tak, aku berguru dengan manusia yang paling baik di dunia." Siapa Rasulullah SAW? Kenapa Rasulullah makan? Kalau Rasulullah dapat wahyu daripada Allah mengatakan makanan yang tidak elok dimakan, Rasulullah tidak makan, tapi Rasulullah makan. Kau makanlah sedikit pun. Jadi kita dalam hidup ni jangan terikut-ikut dengan cara orang lain. Kita ada satu model yang paling lengkap, iaitu Rasulullah SAW. Kejayaan dunia, kejayaan akhirat. Yang kita selalu sebut, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ya, bahawa dunia dan juga akhirat kita mengejar kejayaan yang ditunjukkan, dicorakkan oleh Nabi SAW. Jadi, bila kita baca kitab ini, insya-Allah kita makin mesra, makin faham, makin dekat. Oh, macam ni cara amal. Contohnya, ada kaedah perbuatan cara bekam yang disebut dalam buku ini merupakan amalan Nabi kita SAW. Mungkin dalam suasana PKP, kita kena pertingkatkan penjagaan kesihatan. Tapi kita jangan nafikan keperluan ini kerana ketika Nabi naik dalam Isra' dan Mi'raj, antara wasiat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, pesan umatmu untuk berbekam. Kerana aku mendapati ramai di kalangan mereka mati mengejut. Kerana tuan-tuan ini rahmati dikasih Allah sekarang ini, tanggungjawab ahli sains Islam, physician Islam untuk membuktikan kebenaran kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi sebutkan itu kebenaran kerana ia direct daripada Allah wahyu. Jadi bila kita adakan buku ni, kita melakonkan semula kehidupan Nabi itu untuk sekalian umat Islam faham bagaimana cara nak jadi orang yang terbaik. Langkahnya, jalannya, tapi ada benda yang kita boleh ikut, ada benda yang tak boleh ikut. Contohnya,
Nabi bercakap dengan bahasa yang fasih. Dan saya tegur ya, ada orang kadang cuba nak cukup cakap bahasa Melayu macam orang Arab, macam Piramli pula. Tak, kita tak disuruh gitu. Kita disuruh bercakap dengan bahasa kita. Mungkin di Malaysia kita pakai baju kot, baju tie, meraihkan budaya ada di sini. Tak sesuai saya tampil di depan ni pakai baju jubah, serban, pakai ikal di atas kepala. Ini tak sesuai budaya. Jadi Nabi SAW datang untuk mengajar kepada kita satu kehidupan yang komprehensif, yang sempurna. Dan budaya-budaya itu mengambil kira tempat yang ada di satu tempat. Jangan kita cuba untuk cakap Melayu bunyi macam Arab pula, konon-konon ikut Nabi. Ini salah, ini tidak betul. Kerana Nabi kita bila bercakap bahasanya fasih. Bahasanya bahasa yang orang semua faham. Jelas difaham. Jelas. Ini ada disebutkan dalam buku ini. Masya Allah, kami bila meneroka kitab ini, tuan-tuan, kami merasa iman kami bertambah, tuan-tuan. Kerana kita dapat menjelajahi satu gaya hidup yang ditunjukkan, yang dipotretkan oleh seorang manusia yang paling sempurna dan tidak ada lebih baik daripada baginda SAW. Sehingga orang bukan Islam pun menobatkan beliau sebagai manusia terbaik. Michael Hart contohnya dalam buku 100 orang manusia yang paling berpengaruh dalam dunia, meletakkan Nabi kita. Kita tak perlu pengiktirafan siapa. Pengiktirafan Allah itu dah mengatasi segala-galanya. Tapi ini satu analisis yang dibuat yang menyebabkan kita pada hari ini kena mengkaji, kena membaca, kena mengikuti. Bukan pada pakaiannya saja, akhlaknya bagaimana. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkara yang penting yang kita cuba untuk terjemahkan, lontarkan, bawakan, kemukakan dalam bentuk lakonan ini tadi. Okey, Datuk mungkin boleh kongsikan juga secara ringkasnya berapakah harga bagi sebuah ataupun naskah buku ini dan juga di mana boleh mendapatkan bagi mereka yang ingin memiliki buku ini. Buku ini berharga RM89 dan mudah-mudahan tuan-tuan boleh lihat di Shopee sebagai contohnya. Begitu juga di GoBook, di Telaga Biru kalau kita pergi dekat website www.telagabiru.net.my. Ya, kami hantar terus ke rumah dalam seruan yang kerajaan berikan kepada kita untuk kita hantar ke rumah, pertingkatkan delivery. Alhamdulillah pada hari ini ia menjadi sambutan yang sangat baik kepada semua Islam. Dan wasiat saya kepada anak-anak saya, kepada keluarga, kalau boleh dalam sehari jangan tidur selagi kita tidak memperoleh satu benda yang memahamkan kita tentang Rasulullah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka hidup kita akan jadi orang paling bahagia. Jangan tidur pada satu malam, saudara-saudari, melainkan saudara-saudari membuka satu lembaran daripada hadis yang menunjukkan saudara-saudari faham, inilah Rasulullah, inilah yang akan beri syafaat aku ke akhirat. Inilah yang aku banyak selawat untuknya. Inilah yang aku ikut akhlaknya, sikapnya, tingkah lakunya. Dengan cara itu kita akan jadi manusia yang paling bahagia. Jadi bacalah buku ini, antara buku yang terbaik untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah dan memahami Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil tulisan ataupun gambaran daripada tulisan Imam At-Tirmizi yang mana telah pun dihuraikan dalam buku ini dan naskah ini. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk Dr. Haji Zahazan Muhammad, pengarah urusan Telaga Biru Sdn Bhd, kerana bersama dengan kami dapatkan naskah anda untuk memahami dengan lebih lanjut bagaimana gaya hidup dan juga cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan dan juga teladan kita di umat Islam sendiri. Baik, seketika ini nanti kita akan bersama dengan Margaret untuk kita bercakap tentang kulit bersih dengan Iba Serum. Tapi sebelum itu kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita akan terus saja bersama dengan Margaret Kaba.